Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 22 Ogos 2024. Golongan belia perlu menghayati jasa dan pengorbanan pejuang kemerdekaan dalam mengekalkan keharmonian di kecapi negara. Adun Terlupit Datuk Johnny Bon J. Kurum berkata, erti kemerdekaan perlu ditanamkan dalam jiwa belia kerana mereka akan menjadi pelapis kepimpinan dan menerajui negara pada masa hadapan. Semangat cintakan negeri Sabah dan negara kita Malaysia ini harus ada di setiap belia kerana belia ini adalah peneraju di masa akan datang. Dan ini yang saya minta supaya semangat ini kita turunkan kepada belia dan saya harap belia ada juga peranan masing-masing untuk meneruskan legasi ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG Daerah Telupit di Institut Perhutanan Sabah Telupit. Mengulas program ini, Datuk Johnny Bon berkata ia merupakan medium menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan dalam kalangan masyarakat. Konvoi KMJG juga merupakan satu penghormatan dan kegembiraan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan semangat patriotisme dengan kibaran Jalur Gemilang. Seramai 400 orang menghadiri KMJG Daerah Telupit yang diisi dengan aktiviti pameran dan penyerahan watikah kepada komuniti Madani. Kerjasama erat antara pemimpin dengan agensi keselamatan dalam melaksanakan pelbagai program bersepadu dapat memastikan keamanan serta kesejahteraan rakyat. Dalam masa sama membantu meningkatkan kefahaman dan kesedaran komuniti mengenai ancaman keselamatan dan masalah sosial. Kami ada jemput semua ketua kampung, CKKK, NGO sebab memang kalau kita mau jemput semua orang kampung memang bukan senang. Kurang-kurang ini ketua-ketuanya bila mereka dapat ini knowledge, mereka masing-masing balik kampung, kasih bawa ini message balik semua kampung. Saya yakin semua dapat manfaatkan. Beliau ditemui RTM dalam program pengurusan keselamatan dalam komuniti di Pasir Putih, Sandakan. Program anjuran Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah ini dijayakan 18 agensi kerajaan dan swasta, antaranya Polis Diraja Malaysia, Agensi Anti Dada Kebangsaan dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk ceramah keselamatan dan kesedaran awam, gotong royong serta pengagihan jalur gemilang. Golongan belia dinasihatkan agar tidak terlibat dalam aktiviti tidak berfaedah. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musah berkata, aktiviti seumpama bukan sahaja menjejaskan kesihatan, malah boleh memusnahkan masa depan. Harapan saya anak-anak muda akan terus berganding bahu memastikan supaya akan terus mengamalkan gaya hidup yang baik dan memastikan supaya tidak terlibat dalam gejala sosial meruncing seperti penyalahgunaan dada, lumba haram dan sebagainya yang akhirnya akan menimbulkan sesuatu yang boleh mendatangkan risiko dan juga mendatangkan kemudaratan kepada mereka. Jadi ini sesuatu yang tidak baiklah. Datuk Mat Bali menyatakan demikian kepada RTM dalam Perhimpunan Kapcai Sepitang 4.0 di Guang Square Sepitang. Perhimpunan diadakan sempena sambutan Bulan Kebangsaan itu dihadiri lebih 7,000 pengunjung dengan pelbagai pengisian menarik. Pemain industri di Sabah digalakkan memohon sijil halal bagi meningkatkan keyakinan masyarakat menggunakan produk atau makanan yang dipasarkan. Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Seri Panglima Yahya Hussein berkata, kesedaran masyarakat mengenai kepentingan sijil halal terhadap sesuatu produk kini semakin meningkat. They are very particular nowadays. The awareness is growing, and growing. So they are very aware of this thing. So halal tu very important. Sebab itu kedai-kedai sekarang pun walaupun dia bukan dipunyai oleh orang Islam, tapi dia mengutamakan halal juga. Datuk Yahya ditemui media dalam program Simposium Halal Antarabangsa 2024 di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi pengesahan sijil halal Malaysia Sabah, Ramlan Awang Ali berkata, pelbagai inisiatif dilaksana MUIS bagi mendorong pemain industri, khususnya usahawan mikro, mendapatkan persijilan halal Malaysia.
Antaranya melalui kempen dan kursus kesedaran kepada usahawan, meningkatkan tenaga kerja audit serta mewujudkan aplikasi Halal Sabah bagi memudahkan mereka mengetahui cara-cara memohon sijil berkenaan. Mendapatkan persijilan halal melalui Majlis Agama Islam Sabah, terutamanya di Sabah ini, bukanlah sesuatu yang sangat susah. Cuma dia memerlukan komitmen yang tidak berbelah bagi daripada permulaan menyediakan dokumentasi sehinggalah diaudit dan sehinggalah dia dapat mensustain apa-apa yang telah diaudit dengan menggunakan sijil persijilan halal Malaysia tersebut. Majlis turut menyaksikan sesi pertukaran surat niat LOI antara UMS dan dua universiti di Indonesia iaitu Universitas Brawijaya dan Universitas Islam Malang. Ia bertujuan menjalin kerjasama dalam perkhidmatan perundingan dan nasihat penyelidikan serta pembangunan produk makanan. Malam Anugerah Pena Kinabalu Mapena akan direkan di Kota Kinabalu pada 6 September depan. Anugerah bertujuan mengiktiraf penulis dan penggiat sastra di negeri ini berdasarkan sumbangan dan karya terpilih melalui beberapa kategori. Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah, Aminah Awang Basar berkata, 26 pengkarya akan menerima hadiah Sastra Sabah, manakala seorang pengkarya akan dipilih menerima Anugerah Sastra Negeri Sabah. Kita melihat kepada tokoh yang memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan sastra khususnya di negeri Sabah, dan tentu saja yang menerima ini ialah mereka yang menyumbang sebahagian besar daripada sumbangannya itu adalah kepada pembangunan sastra di Sabah. Aminah berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Juhar Datuk Mahiruddin di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Juhar sebagai tetamu kehormat Mapena. Kerajaan Madani pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya membuktikan keupayaan mentadbir negara. Perkara itu diakui orang awam yang ditemui di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Kerajaan sekarang Madani memang okey, terbaik. Dari segi dia punya perkhidmatan, saya nampak ada sedikit peningkatan berbanding dengan yang kerajaan-kerajaan yang sebelum ni lah. Tahap mutu kerajaan Madani bagi kami memang begitu baiklah buat masa ini, ya, untuk rakyat semua. Ada program-program yang untuk B40 gitu, ya, dan untuk rakyat yang kurang berpendapatan lah. Atlet Paralimpik Jonathan Wong Kargi menyasarkan pingat emas bagi acara lompat jauh dalam Sukan Paralimpik Paris 2024 yang berlangsung 28 Ogos ini hingga 8 September depan. Beliau turut berhasrat memecahkan rekod 7.22 meter yang diperoleh di Beijing sebelum ini. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, Jonathan yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan latihan konsisten yang dilaksana di samping sokongan kuat pelbagai pihak. So far persediaan okey. So harap di sana ada cukup rehat lah, so boleh perform yang paling best di Paris. Ya, memang saya mau emas lah. So far so good. Family saya selalu support saya dalam segi makanan or anything I need lah, mereka akan support. Dan MSN juga, bila saya mau physio ke atau mau buat gym ke, mau advice ke, mereka selalu akan consult dengan saya lah. Saya akan consult sama mereka lah. Sementara itu, Timbalan Pengarah 2 Sektor Para Majlis Sukan Negara MSN, Alisha Alha memaklumkan 3 atlet Paralimpik dari Sabah akan berentap dalam kejohanan itu bagi acara lompat jauh, 100 meter dan badminton individu lelaki. Harapan kita tentunya daripada seluruh rakyat negeri Sabah mengharapkan ketiga-tiga atlet kita yang mewakili negara ini akan membuat persembahan yang terbaik. Tentunya akan membawa kabar yang baiklah daripada Paris. Kita juga sasaran ini sebenarnya diletakkan oleh Majlis Sukan Negara, tapi memang kita pun ada meletakkan harapan jugalah untuk kita punya atlet ni. Keseluruhannya, seramai 29 atlet Paralimpik akan mewakili negara ke Sukan Paralimpik Paris 2024. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.